pengajian kita pada ayat 21. Sila baca, Wan. Sampai 24. Sampai 24. Sampai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزلنا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل Muhammad. Kita pergi kepada harfiah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan, wahai an-nasu, manusia, u'budu rabbakum, sembahlah atau beribadahlah kepada Rabb kamu, alladzi, yang khalaqakum, yang telah mencipta kamu, walladzina min qablikum, walladzina, dan orang-orang yang min qablikum, min daripada qablikum, sebelum kamu, la'allakum, supaya kamu tattaqun, kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda, alladzi, yang ja'ala lakum, ja'ala, menjadikan, lakum, bagi kamu, lakumul arda, bagi kamu bumi ini, firasyan, sebagai hamparan, wassama'i bina'an, wassama'a, dan langit, bina'an, sebagai bangunan, sebagai binaan ataupun sebagai atap, wa anzala, dan dia menurunkan, itu Allah menurunkan, minas sama'i, mina, daripada as-sama'i, daripada langit, ma'an, air, fa akhraja bihi, itu air hujan, fa akhraja bihi, fa, maka akhraja bihi, dia mengeluarkan, bihi, dengannya, minas samarati, daripada buah-buahan, rizqan, sebagai rezeki, lakum, bagi kamu,
Fala taj'alu, fa maka la jangan, taj'alu kamu jadikan, lillah bagi Allah, andadan tandingan-tandingan ataupun sekutu, wa sedangkan antum adalah kamu, ta'lamun adalah kamu mengetahui. Jadi ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, wahai orang-orang yang wahai semua manusia, sembahlah atau beribadahlah kepada Tuhan kamu, alladzi khalaqakum yang menjadikan kamu, walladzina min qablikum dan orang-orang daripada sebelum kamu, la'allakum tattaqun supaya kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda yang telah menciptakan, telah menjadikan bagi kamu bumi, firasyan sebagai hamparan, was-samaa binaan dan juga langit sebagai binaan, wa anzala minas samai dan dia menurunkan daripada langit itu ma'an air hujan, fa akhraja bihi minas tamarati maka dia mengeluarkan dengannya, dengan air hujan tadi, daripada buah-buahan, rizqan lakum sebagai rezeki bagi kamu. Fala taj'alu lillahi andada maka janganlah kamu jadikan Allah tandingan-tandingan, jangan kamu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan atau sekutu, wa antum ta'lamun sedangkan kamu tahu. Jadi Allah Azza wa Jalla selepas daripada dia menceritakan perumpamaan bagi orang kafir dan juga orang munafik, Allah menyeru manusia supaya beribadah kepadanya. Jadi sebelum tu Allah mengatakan bahawa dia adalah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah itu maha berkuasa. Maka kita sebagai semua manusia, Allah menyeru semua manusia sama ada kafir atau mukmin supaya menyembah hanya Allah sahaja. Maksudnya jangan menjadikan Allah itu atau jangan menyengutukan Allah dengan apa-apa sahaja, sama ada makhluk-makhluk ciptaan Allah, kan? Ada. Selepas itu Allah memberikan bukti-bukti dalil tentang kekuasaannya, yaitu seperti Allah lah yang menjadikan kamu, maka layaklah Allah tu kamu ibadahi, kerana Allah telah mencipta kamu dan telah mencipta orang-orang daripada sebelum kamu, supaya mudah-mudahan supaya kamu dengan kamu mengabdikan diri kepada Allah semata-mata, kamu akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang memelihara perintah-perintah Allah. Dalil yang lain yang Allah nyatakan ialah Allah lah allazi zat yang ja'ala lakumul arda, dia yang menjadikan bagi kamu arda, bumi ini, firasyan sebagai hamparan, was-samaa binaa. Jadi Allah yang menjadikan kepada manusia ni bumi sebagai hamparan supaya manusia boleh duduk dengan selesa di bumi ni, boleh berkeluarga, bercocok tanam sebagainya. Dan juga Allah menjadikan daripada langit itu, Allah menjadikan langit sebagai binaan, sebagai atap. Dan juga dia menurunkan daripada langit air, maka dengan air itu dia mengeluarkan berbagai jenis buah-buahan dan tumbuhan sebagai rezeki bagi kamu, rizqan lakum. Jadi dengan sebab itu, sebab Allah lah yang menjadi segala benda ni, maka janganlah sekali-kali kamu, wahai manusia semua, kamu menyembah selain daripada Allah dengan menjadikan Allah andada, dengan menjadikan mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah atau tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun sedangkan kamu tahu bahawa Allah itu maha berkuasa, yang mencipta segala benda itu adalah Allah. Macam mana kamu sanggup beribadah kepada selain daripada Allah? Boleh ikut ke? Jadi Allah menjelaskan pada kita mengikut Ibnu Katsir bahawa dialah yang memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan mencipta mereka, dengan mencipta manusia daripada tiada menjadi ada, menyempurnakan bagi mereka nikmat lahiriah dan juga batiniah. Dan dia juga yang menjadikan bagi mereka, bagi manusia, bumi sebagai hamparan seperti tikar yang dapat ditempati dan didiami, yang dikokohkan dengan gunung ganang yang menjulang, dan dibangunkan langit sebagai atap. Itu adalah nikmat Allah. Dan Allah juga menurunkan apa? Menurunkan air hujan dari langit bagi mereka, bagi manusia.
Lalu dengan air itu Allah mengeluarkan bagi manusia semua buah-buahan dan juga tanaman seperti yang mereka sendiri saksikan rezeki bagi mereka. Maksud manusia tengok tu kan, buah-buahan yang Allah keluarkan, Allah jadikan bagi mereka dengan adanya air tadi sebagai rezeki bagi mereka dan juga ternakan mereka. Jadi dalam satu hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, aku pernah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Lalu Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Maksudnya Nabi berkata, maksud dosa yang paling besar ialah engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang telah menciptakan kamu. Jadi jangan sekali-kali kita ni mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Ilah lain. Ilah lain. Jadi maksud fala taj'alu lillahi andada, maksudnya disebabkan Allah inilah yang berkuasa, yang telah menciptakan kamu, telah memberi rezeki pada kamu. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah, kerana itu janganlah kamu semua mengada-ngadakan sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui tentang kekuasaan Allah. Artinya, mengikut Ibnu Katsir, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan mengadakan tandingan-tandingan yang tidak dapat memberi manfaat ataupun mudarat pada kamu semua. Maksudnya kamu sendiri mengetahui kalau kamu menyembah selain daripada Allah, ilah-ilah tersebut tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat mendatangkan mudarat kepada kamu semua. Dan selain itu juga hanya Allah yang mampu memberi rezeki kepada kamu, sedangkan ilah-ilah yang kamu sembah selain daripada Allah itu tidak dapat memberi rezeki sedikit pun. Dan kamu juga mengetahui bahawa yang diajak kepada kamu oleh Rasulullah SAW ialah hanya untuk mengesakan Allah, iaitu Rabb yang berhak disembah dan tidak diragu-ragukan lagi. Jadi Ibnu Abbas juga mengatakan daripada Abi Hatim, fala taj'alu lillahi andada, ini bermaksud janganlah kamu mengadakan tandingan bagi Allah. Bermaksud andada adalah syirik, dan syirik ini, perbuatan syirik ini adalah lebih samar daripada semut yang melata di atas batu hitam pada kegelapan malam. Maksudnya kalau kita tak berhati-hati, kita boleh terlibat dalam syirik kepada Allah. Sebab syirik ni terlalu macam mana? Sebab katanya Ibnu Abbas ni, dia kata umpama semut lebih sama daripada semut yang melata di atas batu hitam pada kegelapan malam. Semut tu kan warna tu dah gelap dah. Jadi duduk pula atas batu gelap pada gelap malam. Maksudnya kita mungkin kalau kita tak teliti, tak berhati-hati, kita tidak nampak bahawa kita ni syirik kepada Allah. Sangat sensitif. Okey. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, wa dan jika kuntum adalah kamu fi dalam raibin keraguan, mimma daripada apa nazzalna kami turunkan ala abdina ke atas hamba kami, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisuratin, maka datangkanlah bisuratin, satu surah, min mislihi, daripada yang mislihi, seumpama Quran. Allah mencabar orang-orang yang menolak Al-Quran, ingkar pada Allah, kalau tidak percaya bahawa Quran ini datangnya daripada Allah. Allah kata datangkanlah satu surah yang seumpama Al-Quran.
Wada'u syuhada'akum, dan serulah dan panggillah. Wada'u tu panggillah syuhada'akum, penolong-penolong kamu. Maksudnya untuk sama-sama buat satu surah tadi. Min dunillah, daripada selain Allah. In kuntum, jika kuntum adalah kamu, sadiqin, orang-orang yang benar. Tengoklah dik, lepas tu kak barulah faham. Boleh tengok lain pula. Fa illam taf'alu, maka jika lam tidak taf'alu, kamu boleh melakukan, kamu boleh buat, walan, dan sama sekali sampai bila-bila kamu tak dapat melakukannya, taf'alu, kamu tidak dapat melakukannya, fattakun nar, maka takutlah akan api neraka, allati, yang waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan juga batu. Uiddat lil kafirin, uiddat, disediakan, lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar pada Allah. Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran ini yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mislih, maka datangkanlah satu surah yang seumpamanya, wada'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah dan serulah penolong-penolong kamu untuk sama-sama membuat satu surah itu selain daripada Allah, in kuntum shadiqin. In kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, maka sekiranya kamu tidak dapat melakukan, walan, dan sampai bila-bila, taf'alu, kamu tak dapat lakukan, fattakun narul lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutkanlah akan api neraka yang bahan bakarnya terdiri pada an-nas wal hijarah, manusia dan juga batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang yang ingkar pada Allah. Yang dimaksudkan dengan mengikut Ibnu Katsir, seluruh ayat yang kita baca tadi, ayat 23 tadi, ditujukan kepada orang kafir. Yang dimaksudkan dengan hamba kami, iaitu abdina tu, ala abdina, pada ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Di mana Allah mencabar orang-orang kafir agar buatlah satu surah yang serupa dengan surah dari kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran. Jika kamu semua mengaku, maksud cabar orang-orang kafir, jika kamu mengaku bahawa wahyu ini diturunkan dari selain Allah, lalu setelah kamu buat tadi, bandingkanlah surah itu atau surah yang kamu buat itu dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dalam buat surah itu, dalam buat ayat tu yang nak dibandingkan dengan Al-Quran tu, Allah kata, dan untuk melakukan itu, mintalah bantuan kepada siapa sahaja yang kalian kehendaki. Maksud fad'u syuhada'akum, serulah, panggillah penolong-penolong kamu, min dunillah, yang kamu kehendaki selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, walaupun kamu panggil siapa tu, kamu tidak akan pernah melakukannya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Maka Allah kata bahawa sesungguhnya mereka itu tidak akan, kamu semua tidak akan pernah berhasil melakukannya. Seperti dalam senada, semakna dengan ayat ini juga Allah telah menjelaskan dalam surah lain, misalnya dalam surah Al-Qasas ayat 49, Qul fa'atu bi kitabim min indillah. Allah katakanlah Muhammad, datangkanlah sebuah kitab dari sisi Allah, huwa ahda minhuma, maksudnya kitab yang lebih dapat memberi petunjuk daripada kedua-duanya, itu kitab Al-Quran dan juga kitab Taurat. Attabi'ahu in kuntum shadiqin, aku akan mengikut, nescaya aku akan mengikutinya jika kamu sungguh orang yang benar. Maksud Allah juga menegaskan bahawa Quran ini benar daripada Allah. Kalaulah mereka tu tak percaya, mereka Allah suruh Nabi supaya sabar mereka, supaya datangkanlah satu kitab
yang boleh menandingi kitab Al-Quran dan juga kitab Taurat. Jadi Nabi kata Allah ajar Nabi supaya katakan bahawa kalau mereka dapat menghasilkan seperti itu, bahawa Nabi juga akan mengikuti kitab tersebut. Tapi sebenarnya mereka tak berhasil, tidak dapat melakukannya. Juga dalam surah lain misalnya Allah kata kulla in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Allah katakanlah Muhammad, kalau sekiranya kamu semua manusia dan jin ini berkumpul untuk menghasilkan bimisli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan seperti ayat-ayat yang serupa dengan Al-Quran ini, la ya'tuna bimislihi, kamu tak akan sampai bila-bila pun kamu tak akan dapat mendatangkan bimislihi seperti Al-Quran ini, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walau sekalipun sebahagian kamu dengan sebahagian lain itu saling tolong-menolong untuk menghasilkan ayat-ayat yang sama dengan Al-Quran. Tak mampu, tak akan sampai bila-bila, tak mampu. Oleh kerana itu, Allah berfirman, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan tidak akan pernah dapat melakukannya, kata lan itu menunjukkan atau memberi ketegasan penafian suatu masa yang akan datang sekalipun, kamu semua tidak akan pernah dapat melakukan, tidak akan dapat pernah menghasilkan sebagaimana Al-Quran. Jadi Allah menegaskan bahawa Al-Quran ini tidak akan pernah ditandingi sampai bila-bila, sampai kiamat. Tidak ada siapa pun yang boleh menyamai atau menghasilkan sebagaimana Al-Quran ini. Jadi sebab apa? Sebab Al-Quran ini adalah firman Allah, tak akan mungkin sama dengan ciptaan ataupun ucapan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau siapa-siapa yang dia belajar Al-Quran ini, dia amati Al-Quran ini dengan teliti, dia pasti akan menemukan berbagai keunggulan dari segi sastera, yang maksudnya dari segi sastranya yang begitu baik, yang tak dapat ditandingi, baik sekalipun makna yang tersurat dan juga tersirat, serta dari segi lafaz dan juga dari segi maknanya. Itulah kehebatan Al-Quran, kerana Allah telah menyusun kata-kata dalam Al-Quran ini secara begitu rapi dan juga indah, serta menerangkan maknanya secara terperinci dengan menggunakan bahasa yang fasih. Jadi segala apa yang ada dalam Al-Quran, sama ada dari segi berita yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah benar, dan hukum-hukum yang dimuatkan oleh Allah di dalam Al-Quran juga adil, dan juga kandungannya adalah benar, adil, dan menjadi petunjuk kepada semua manusia yang ingin menjadikan Quran itu sebagai petunjuk. Jadi Mama nak rumuskan daripada ayat 1 sampai ke ayat yang kita baca ni, ke-24. Fokus kepada ayat tu. Ayat mana? Ayat nombor 1. Ayat 1. Jadi surah Al-Baqarah daripada ayat 2 lah. Ayat 1 tu alif lam mim kan, huruf muqatta'ah yang kita tidak tahu maknanya, tak perlu nak ditafsirkan, kita serahkan kepada Allah. Allah apa ni? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Allah saja yang mengetahui penjelasan bagi ataupun makna bagi ayat tersebut. Jadi bermula dengan ayat yang kedua. Ayat yang kedua, fokus pada ayat yang kedua. Bukan ayat yang kedua, ayat yang kedua lah kan. Ayat yang kedua itu, Allah menegaskan kepada kita, Ahlul Quran, yang baca Quran, sebenarnya kepada semua lah kan, yang mahu menjadi Quran, yang belajar Quran, yang tak belajar, tak tahu lah kan. Maksudnya Allah memerintahkan, seolah-olah memerintahkan kita supaya jangan pernah ada rasa ragu-ragu bahawa Quran itu, jangan pernah rasa ragu terhadap Al-Quran sebagai petunjuk untuk menjadi
atau petunjuk atau hudan bagi orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ialah yang memelihara segala memelihara diri daripada melanggar perintah-perintah Allah dan mengikut segala perintah-perintah Allah. Maksudnya jauhi larangan dan ikut segala perintah. Ada kata ayat yang kedua itu ialah Allah nak menjelaskan kepada kita semua supaya jangan pernah ada perasaan ragu bahawa Quran ini adalah sebagai petunjuk. Jangan ada ragu-ragu dalam hati kita bahawa Quran ini tak relevan ke, tak apa ke. Kerana Quran ini adalah sumber petunjuk untuk siapa-siapa sahaja yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Boleh ikut ke? Okay, ayat 3 hingga ayat 4 Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Nanti bacalah sebab kita dah ajar dah. Okey, ayat yang kelima itu adalah natijah daripada ketakwaan. Siapa yang mempunyai ciri tersebut dia akan mendapat satu kejayaan, kan? Dia berada di atas petunjuk Allah. Dia mendapat keberuntungan. Maksudnya keberuntungan yang paling besar bagi seorang mukmin ialah bila dapat syurga Allah besok. Ayat 6 hingga 7 itu Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir yang ingkar pada Allah, yang tidak menghiraukan. Di antara sifat mereka ialah tidak menghiraukan dengan peringatan-peringatan yang diberikan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW daripada Al-Quran, dan tidak ingin beriman. Sehingga disebabkan mereka ni sentiasa sahaja mendustakan, menolak peringatan, maka Allah mengunci mati hati mereka, hati dan juga pendengaran mereka, serta Allah letakkan satu tutupan, Allah meletakkan tutupan pada pandangan mereka. Lalu disebabkan Allah kunci mati hati mereka dan juga pandangan mereka ditutup, mereka tidak akan dapat hidayah, tidak akan dapat petunjuk kebenaran, dan mereka akan dapat azab yang dahsyat daripada Allah besok di hari akhirat. Ayat 8 hingga 16 Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Di antara sifat-sifat orang munafik ialah mengaku beriman pada Allah dan hari akhirat, tetapi sebenarnya tidak beriman. Boleh dilihat pada ayat yang ke-8. Mengaku beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Ayat ke-8. Kan? Kemudian sifat lain ialah mereka ingin menipu Allah dengan mengaku beriman, sedangkan tidak beriman tu dengan tujuan untuk seolah-olah ingin menipu Allah dan orang beriman, tapi mereka sebenarnya tidak menyedari bahawa mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Pada ayat yang ke-9. Sebab apa tipu diri mereka sendiri? Mereka sebenarnya dengan perbuatan mereka ini, mereka menyeret diri mereka untuk diazab oleh Allah pada hari akhirat esok. Kemudian ciri lain, sifat lain terdapat pada orang munafik ialah adanya penyakit ragu-ragu, penyakit nifak dalam hati. Lalu Allah tambahkan lagi penyakit-penyakit lain, penyakit keraguan yang lain. Dan mereka juga akan dapat azab yang pedih kerana mereka berdusta. Okay, sifat mereka yang suka berdusta. Selain daripada itu juga, mereka sentiasa berbuat kerosakan. Orang munafik ni sentiasa berbuat kerosakan di muka bumi. Di antara contoh kerosakan misalnya tidak taat pada perintah Allah, tidak ingin mengikut hukum Allah. Jadi perbuatan mereka itu mereka anggap sebagai satu perbaikan, satu benda yang baik yang mereka lakukan tanpa mereka sedar sebenarnya itulah kerosakan yang mereka lakukan. Itu pada ayat 11 dan juga ayat 12. Seterusnya, sifat mereka selalu menganggap orang-orang beriman sebagai bodoh. Orang beriman, iaitu sahabat-sahabat Nabi, mereka anggap seperti orang bodoh. Sedangkan Allah menjelaskan yang bodoh itu sebenarnya mereka sendiri. Sebab mereka
kebodohan mereka kerana tidak ingin mengikut jalan yang benar, kan? Mereka tidak tahu bahawa beriman kepada Allah dan mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi itu satu manfaat besar kepada mereka bila di akhirat besok. Okey, sifat lain mereka yang bermuka-muka ni bila berjumpa dengan orang beriman, mereka mengaku beriman. Itu pada ayat 14. Sedangkan bila berjumpa pemimpin-pemimpin mereka yang kafir, mereka mereka mengakui bahawa mereka ini bersama dengan orang-orang kafir tersebut dan hanya mengolok-olok orang beriman dan Nabi. Mereka hanya mengolok-olok saja beriman pada ayat 14. Jadi ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-15, Allah kata Allah membalas olokkan mereka dengan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan. Jadi mereka ini Allah tegaskan bahawa mereka adalah orang-orang yang sanggup membeli kesesatan. Membeli maksudnya menukar dengan mengambil kesesatan dibandingkan dengan petunjuk. Ini merupakan, kalau di dalam konteks perniagaan, ini merupakan satu tukar beli atau jual beli yang sangat tidak menguntungkan. Kerana mereka mengambil kesesatan sedangkan melepaskan petunjuk. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak menguntungkan kerana mereka tidak akan terpimpin. Maksud mereka tidak akan mendapat petunjuk hidayah. Ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-16, Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang 17. Ayat 17. Ayat 17. Ya, wow, 17. مثلهم كمثل مثلهم. Okey. Ayat yang ke-17, Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang munafik dan juga orang kafir seperti orang yang menyalakan api. Maksudnya bila api tadi menyinari sekitarnya, lalu Allah menghilangkan api tersebut, lalu mereka berada di dalam kegelapan. Jadi begitulah bagi orang-orang yang kafir dan juga orang munafik, apabila mereka tidak menerima petunjuk hidayah daripada petunjuk hidayah yang dibawa oleh Nabi berdasarkan pada Al-Quran, mereka seolah-olah seperti orang yang duduk di dalam kegelapan yang telah dihilangkan cahaya. Maka mereka hiduplah mereka tu dalam kegelapan hati, tanpa hidayah, tanpa bimbingan. Gitu perbandingan yang Allah berikan kepada mereka yang ingkar tadi. Jadi mereka itu juga dianggap sebagai orang yang seperti orang yang tuli, buta dan juga bisu. Di mana? Itu 17 ni kan? 18. Jadi dengan mereka jadi tuli, bisu dan buta, maka mereka juga tidak dapat kembali kepada kebenaran pada ayat ke-18. Perumpamaan lain yang Allah berikan kepada orang-orang yang munafik dan juga kafir ni, seperti hujan lebat yang bersamanya ada kegelapan, ada guruh, ada petir, ada kilat sambar menyambar. Abah kata, lalu mereka ni hidup dalam keadaan mereka rasa begitu takut sekali sehingga memasukkan jari-jari ke dalam telinga kerana takut dengan bunyi petir, kerana takut mati. Jadi mereka ni sebenarnya orang yang kafir, orang yang ingkar kepada keimanan, tidak nak beriman. Sebenarnya mereka, kehidupan mereka sentiasa dalam keadaan ketakutan. Takut apa? Takutlah kita tak beriman, kau serabutlah apalah kan. Itu perbandingan Allah. Jadi Allah kata sebenarnya kalau Allah kehendaki, Allah boleh je menghilangkan apa? Penglihatan dan juga pendengaran mereka. Sebab Allah menegaskan bahawa Allah tu maha berkuasa. Allah boleh melakukan apa saja. Jadi setelah Allah menjelaskan sifat-sifat orang-orang kafir, orang munafik dan yang pertama tadi orang mukmin, apa tujuan Allah jelaskan semua tu? Dek,
Apa tujuan? Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, iaitu jadi bertakwa. Kemudian Allah jelaskan tentang ciri orang kafir dan juga Allah menjelaskan ciri-ciri orang munafik. supaya kita tak jadi seperti Supaya kita boleh melihat ciri-ciri ini dan buat muhasabah, buat refleksi pada diri kita. Ada tak ciri-ciri tersebut pada kita? Yang mana ada pada kita? Adakah ciri-ciri orang yang bertakwa ataupun ciri orang munafik ataupun ciri orang kafir? Supaya dengan gitu kita boleh jadi orang yang sentiasa memelihara diri kita supaya kita tak terjerumus dalam dua golongan manusia, iaitu munafik dan juga ingkar pada Allah, kafir tadi. Jadi setelah sebab pula. sebab Setelah tu Allah menjelaskan bahawa Allah tu Maha berkuasa. Jadi setelah menjelaskan Allah tu Maha berkuasa pada ayat yang kita baca tadi, Allah telah menyeru manusia. Kerana Allah ni Maha berkuasa di atas segala sesuatu, lalu Allah menyeru manusia semua akan menyembah hanya Allah sahaja. Sembahlah Allah. Sembah Allah. Dengan Allah juga memberikan dalil-dalil tentang kekuasaannya. Di antara dalil-dalil yang Allah telah berikan ialah bahawa Allah lah yang telah mencipta manusia. Allah lah yang telah jadi bumi ini sebagai hamparan untuk manusia tinggal di bumi ini. Dan Allah juga jadikan langit sebagai atap atau sebagai binaan. Allah juga yang menurunkan air daripada langit. Allah juga yang keluarkan tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan daripada air tadi sebagai rezeki kepada manusia. Justru kerana Allah lah yang telah mencipta kamu, menjadikan kamu menjadi langit dan bumi untuk kamu, mengeluarkan buah-buahan, tumbuhan dan sebagainya untuk kamu sebagai rezeki. Wahai manusia, janganlah sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Janganlah kamu sembah selain daripada Allah, kamu mengambil ilah selain daripada Allah. Iaitu pada ayat 21 dan 22. Ya, maksud kamu sendiri, kamu dah tahu Allah tu Maha berkuasa, maka janganlah sekali-kali kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, menjadikan andalan bagi Allah yang terdiri daripada makhluk-makhluk Allah lah. Yang semua selain daripada Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah. Jangan sekali-kali kamu ambil. Lalu Allah juga mencabar orang-orang yang tidak mempercayai Quran, iaitu orang-orang kafir yang tidak percaya bahawa Quran ini adalah daripada Allah. Lalu Allah cabar supaya mereka membawa satu surah yang semisal dengan Al-Quran dalam ayat yang ke-23. Jadi kalau sekiranya mereka tidak mampu atau sama sekali tidak akan pernah mampu, lalu Allah ancam mereka ini dengan azab api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan juga batu, yang disediakan untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi ini semua memberi peringatan kepada Allah, memberi peringatan kepada kita supaya jangan sekali-kali kita ni ingkar pada Allah. Kita kena begitu menjaga sekali diri kita supaya kita tidak ada sedikit perbuatan kita yang menjurus pada keingkaran ataupun menjurus kepada sifat munafik, iaitu ragu-ragu dengan apa yang dibawa oleh Nabi yang disampaikan oleh Al-Quran ini. Faham tak? Jadi saya dah rumus semua sekali daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-24. 23, 24. 24 kan? Sebab adik tak ikut kelas baru ni, so mama rumuskan sekali. Boleh faham tak adik? Belakang. Jadi setakat tu je lah kelas kita agak panjang lah malam ni, sebab kita menyimpulkan diharapkan kita semua dapat memahami lah. Dah satu muka surat tadi. Selu sangat dia mengajar ni. Sebenarnya mama ni mengajar tahap basic. Kalau ustaz-ustaz lain tu hebat-hebat tu tak mencapai aras kita lagi lah. Dia sedut balawah lagi. Tak ada, kita ni sangat-sangat basic. Sangatnya boleh memahami basic ni pun alhamdulillah. Kita tak mampu nak pergi ke tinggi-tinggi lagi. Cukup dengan memahami secara asas je dulu. Nanti Allah akan bagilah peluang pada kita untuk belajar lebih lanjut. Berikut aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراط السبيل اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك